Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akmal bin Syasruddin dari kelas DPAH 3C. Pada bahagian ini saya akan menerangkan tentang definisi uruf. Uruf dari segi bahasa adalah adat atau perkara yang senang dan diterima pada perasaan manusia. Manakala dari segi istilah, apa sahaja yang menjadi kebiasaan sekumpulan manusia serta diikuti oleh orang lain sama ada dalam percakapan ataupun amalan. Pada bahagian ini saya akan menerangkan tentang huruf sahih dan huruf fasid. Huruf sahih ialah segala kebiasaan yang tidak bercanggah dengan nas syarak serta tidak membawa kemudaratan kepada manusia. Contoh, pemberian seorang lelaki kepada tunang wanita di masa majlis pertunangannya. Dan yang kedua adalah huruf fasid. Huruf fasid bermaksud segala kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat dan didapati ia bertentangan dengan syariat Islam. Contohnya seperti pinjaman yang berbentuk riba. Seterusnya yang kedua ialah huruf am dan huruf khas. Huruf am bermaksud perbuatan atau perkataan yang sudah menjadi kebiasaan di semua negara Islam di dalam satu masa. Sebagai contoh seperti akad tempahan, iaitu akad al-istisna, iaitu jual beli melalui tempahan. Yang kedua huruf khas, iaitu perkara yang menjadi kebiasaan atau dikenali di kalangan penduduk sesebuah negara atau negeri atau kawasan tertentu sahaja. Sebagai contoh, huruf di Iraq yang membahagikan mas kahwin kepada tangguh dan segera. Yang ketiga ialah huruf perbuatan dan perkataan. Huruf perbuatan ialah huruf yang berkaitan dengan perbuatan yang menjadi kebiasaan orang ramai. Contohnya di negara kita, masyarakat menjadikan nasi sebagai makanan asasi. Yang kedua ialah huruf perkataan, yang bermaksud huruf yang berkaitan dengan perkataan yang sudah menjadi kebiasaan orang ramai. Sebagai contoh, perkataan al-lahmu yang bermaksud daging, yang pada huruf adalah semua jenis daging kecuali daging ikan. Dan yang terakhir adalah syarat-syarat penerimaan huruf. Yang pertama, huruf itu mestilah muttaridan dan ghaliban. Muttaridan bermaksud kulliyah, iaitu bersifat menyeluruh, dan ghaliban pula bermaksud majoriti. Yang kedua, huruf itu mestilah tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Dan yang terakhir, huruf yang menjadi sandaran mestilah wujud semasa hukum dikeluarkan melaluinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syakif bin Azri. Saya dari kelas DPH 3C, berpegang nombor metrik DPH 2020-25195. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang dua perkara, iaitu yang pertama tentang definisi pertunangan dan yang kedua tentang pendapat empat mazhab berkenaan dengan pertunangan. Definisi pertunangan terdapat empat. Yang pertama, pertunangan adalah satu ungkapan yang menyeru kepada pernikahan. Seorang lelaki atau wakil daripada keluarganya melahirkan hasrat untuk berkahwin dengan wanita yang akan menjadi bakal isterinya. Yang kedua, pertunangan ini adalah semata-mata perjanjian di antara dua pihak, iaitu pihak lelaki dan juga pihak perempuan untuk melangsungkan perkahwinan. Kebiasaannya sebelum berkahwin atau bernikah, pasangan lelaki dan perempuan ini ataupun pihak lelaki dan pihak perempuan akan membincangkan tentang pertunangan terlebih dahulu. Untuk orang kata tu sebagai tanda lah sebelum kita nak bernikah. Baik, yang ketiga, pertunangan juga bukanlah satu akad seperti pernikahan. Dan memutuskan pertunangan dengan sebab-sebab tertentu bukanlah suatu kesalahan. Seperti mana yang saya bacakan tadi, pernikahan perlu ada akad, namun pertunangan tiada akad. Dan untuk memutuskan pertunangan dengan sebab-sebab tertentu bukanlah suatu kesalahan. Dan yang terakhir, iaitu yang keempat, dari segi adat Melayu, ia merupakan satu ikatan sebelum ke alam perkahwinan. Baik, dari segi adat Melayu ini, ia merupakan satu ikatan ke alam perkahwinan. Seperti pemberian cincin semasa pertunangan adalah suatu adat yang diamalkan oleh masyarakat di Malaysia. Dan mungkin ianya juga diambil dari warisan orang bukan Islam. Dan ia bukanlah satu syariat yang ditetapkan oleh Islam. Baik, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Izzuddin bin Daud daripada kelas DPH 3C, nombor matriks DPH 20202520. Baik, saya menjelaskan berkaitan ayat hukum melalui hadis. Pertunangan dalam Islam ni bertujuan bagi mengenal akhlak
dan sifat pasangan sebelum diadakan akad nikah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat yang ingin bertunang, yakni Rasulullah SAW bersabda, "Idza khataba ahadukum amra'atan fala junaha alaihi wa an yanzur ilaiha idza kana innama yanzur ilaiha li khitbatihi wa in kan la ta'lam." Maksudnya, apabila seseorang daripada kamu ingin meminang seseorang perempuan, maka tidak salahlah untuk melihatnya dahulu. Jika tujuan melihat tu untuk meminang, walaupun tidak diketahui oleh perempuan tu. Riwayat Ahmad. Melalui hadis hukum ni, golongan perempuan ni pun ada hak untuk melihat lelaki yang ingin dikahwininya. Tujuan dia untuk memastikan keadaan lelaki tu supaya tidak menyesal selepas perkahwinan. Maksudnya tujuan memastikan keadaan lelaki tu ni, macam golongan lelaki ni mampulah bagi nafkah, mampu galaskan tanggungjawab sebagai suami dalam Islam. Baik, saya sambung seterusnya, iaitu maqasid syariah hukum pertunangan. Ini antara maqasid ataupun hikmah yang bermanfaat kepada manusia dalam keharusan hukum meminang ataupun bertunang. Ini adalah seperti berikut. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala ni sebagai Al-Khaliq, yakni sebagai pencipta kepada semua benda yang hidup, dan Allah Subhanahu Wa Taala ni pun amat mengerti kejadian kita, yakni kejadian manusia dan jiwa manusia kita yang dijadikan fitrah untuk hidup berpasangan. Dalam hal ni Allah Subhanahu Wa Taala ni menyatakan bagi kaum lelaki untuk meminang kaum perempuan yang masih dalam tempoh iddah adalah harus, tetapi ada batasnya. Seterusnya yang kedua, hukum harus meminang atau bertunang ni dapat memberi peluang kepada seorang lelaki ataupun perempuan untuk mencari pasangan yang terbaik dari aspek agama, akhlak, keluarga dan lain-lain, yakni keturunan. Dalam hal ni setiap Muslim ni ataupun Muslimah ni digalakkan untuk mencari pasangan hidup, yakni suami isteri yang soleh dan soleha atau soleha. Dengan kata lain, setiap Muslim atau Muslimah ni dia bertanggungjawab lah bagi melahirkan zuriat yang soleh ataupun soleha. Maksud dia macam ibu bapa ni harus bagi didikan agama lah dekat anak dia sejak daripada kecil lagi. Seterusnya yang ketiga, melaksanakan perintah Allah melalui hukum harus meminang atau bertunang ini juga akan melahirkan hamba Allah yang bertakwa. Baik, seterusnya hukum syarak, yakni hukum meminang atau pertunangan boleh dipanggil sebagai khitbah adalah harus. Oleh itu, hukum pertunangan ni boleh dibahagikan kepada 3 bahagian. Yakni yang pertama harus melalui sindiran, yakni ta'rif. Ta'rif ni adalah menyatakan niat di dalam hati secara sindiran, yakni ia boleh membayangkan sesuatu, maksud dia. Dan secara terang-terangan, yakni sorah. Maksudnya jika perempuan tu boleh nikahi tanpa ada sebab yang menghalangnya, maka hukum pertunangan tu adalah harus. Baik, yang seterusnya yang kedua, tidak harus sama ada secara sindiran, yakni ta'rif, atau secara terang-terangan, yakni sorah. Yakni bila mana seseorang perempuan tu berada dalam milikan orang, yakni dah ada ikatan perkahwinan, atau berada dalam tempoh iddah talak raj'i. Dan jika berlaku pertunangan dalam keadaan ini, maka hukumnya adalah haram. Yakni tolak raj'i ni bermaksud tolak yang boleh dirujuk. Seterusnya yang ketiga, harus dalam keadaan sindiran, yakni ta'rif sahaja, tetapi tidak dalam keadaan terang-terangan, yakni sorah. Yakni bila mana seseorang perempuan tu berada dalam tempoh iddah wafat, dan termasuklah keadaan seseorang perempuan tu yang berada dalam tempoh iddah talak ba'in. Yakni iddah wafat ni bermaksud kematian suami, iaitu iddah selama 4 bulan 10 hari. Manakala tolak ba'in ni tolak yang tak boleh dirujuk, melainkan seseorang tu menikah dengan
orang lain. Assalamualaikum, nama saya Putri Nur Anika Idina binti Osmara dari kelas DP3C, ingin membentangkan hukum-hukum dan juga syarat-syarat dalam pertunangan. Hukum-hukum pertunangan yang pertama, pemberian hadiah. Seorang lelaki dibolehkan memberi hadiah atau cenderamata kepada tunangnya. Penerimaan cincin dan hadiah-hadiah iringan secara tradisi bermaksud penerimaan syarat-syarat perkahwinan yang berikut antara kedua-dua pihak. Yang pertama, jika lelaki itu atas apa-apa alasan gagal untuk mengahwini anak perempuan yang ditunangkan, cincin pertunangan serta hadiah-hadiah yang lain tidak boleh dituntut balik. Yang kedua, jika perempuan itu atas apa-apa alasan kecuali kematiannya gagal memenuhi tujuan pertunangan itu, maka semua hadiah termasuk cincin pertunangan harus dikembalikan kepada lelaki. Yang kedua, berdua-duaan dengan tunang. Berdua-duaan dengan tunang dan bercampur dengannya pertunangan di sisi Islam adalah sama sahaja hubungannya sebelum berkahwin. Oleh yang demikian, orang yang bertunang masih dianggap ajnabi. Apabila hukum perhubungan antara lelaki dan perempuan adalah sama sahaja, sama ada sebelum bertunang atau setelah bertunang, maka mereka berdua haram untuk bersentuhan tangan, keluar berdua-duaan dan sebagainya. Dan yang ketiga, putus tunang tidak haram tetapi tidak digalakkan. Pertunangan bukan sekadar adat yang boleh diambil ringan kerana pertunangan adalah perjanjian antara pihak lelaki dan perempuan yang bersetuju untuk menempuh alam perkahwinan bersama. Oleh itu, sesuatu perjanjian termasuk perjanjian untuk berkahwin yang dibuat ketika bertunang tidak boleh ditamatkan melainkan ada alasan yang munasabah. Pertunangan hanya satu penjajian untuk mengadakan perkahwinan dan tidak mewujudkan perkahwinan itu dengan sendirinya. Oleh itu, mana-mana pihak berhak untuk membatalkan perjanjian jika ada sebab yang sah bagi membolehkannya berbuat demikian. Antara syarat-syarat dalam pertunangan yang pertama ialah tidak berlebihan dalam menghebahkan pertunangan. Lebih cenderung agar pertunangan itu dihebahkan. Ini bagi mengelakkan berlakunya pinangan atas pinangan yang mana ianya jelas dilarang di dalam Islam. Tiada masalah untuk seseorang itu menghebahkan pertunangannya, namun janganlah berlebih-lebihan dalam menghebahkannya serta menyambutnya seolah-olah seperti berlangsungnya majlis perkahwinan, kerana pertunangan itu adalah perjanjian menuju perkahwinan dan boleh sahaja sesuatu pertunangan itu dibatalkan. Oleh itu, bersederhanalah dalam pertunangan itu adalah lebih dituntut dan boleh juga sekiranya seseorang untuk merahsiakan pertunangannya untuk aman dari berlakunya hasad dengki dan sebagainya selagi mana tidak timbulnya fitnah. Yang kedua, tidak meminang tunangan lelaki lain. Dalam sebuah hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang bermaksud janganlah seseorang itu membeli atas pembelian saudaranya dan janganlah meminang atas pinangan saudaranya yang lain kecuali jika diizinkan. Riwayat Muslim. Hadis di atas secara zahirnya menunjukkan haramnya meminang atas pinangan orang lain sekiranya pinangan itu telah diterima dan tidak mendapat keizinan dari orang yang meminang tersebut. Dan yang ketiga, perempuan hendak dipinang bukan menjadi isteri kepada lelaki lain. Perempuan yang masih bergelar isteri haram dipinang oleh mana-mana lelaki lain kerana dia menjadi hak mutlak suaminya. Seorang isteri hanya putus hubungan dengan suami selepas dia diceraikan atau bercerai mati dan tamat iddahnya. Islam amat mementingkan hubungan suami isteri yang baik sepanjang masa. Oleh itu, isteri ditegah sama sekali menaruh minat kepada lelaki lain. Lelaki pula diharamkan menaruh minat kepada mana-mana perempuan yang masih bergelar isteri bagi mengelakkan perkara buruk. Baik, seterusnya tentang pendapat empat mazhab, iaitu berkenaan dengan pemberian atau hadiah pertunangan semasa melangsungkan pertunangan lah. Sama ada jika perkahwinan yang bakal dilangsungkan itu dibatalkan, adakah pihak pemberi berhak menuntut kembali barang yang diberi? Okey, kita boleh rujuk empat mazhab. Yang pertama, mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i berpendapat bahawa orang yang memberi
berhak mengambil balik pemberian itu sama ada ia masih wujud atau telah rosak, tanpa mengira pihak mana yang memutuskan pertunangan. Yang kedua, kita boleh juga rujuk mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi berpendapat bahawa pihak yang memberi berhak menuntut kembali sekiranya hadiah itu masih wujud. Namun, sebaliknya, jika telah rosak, maka pemberi tidak berhak lagi menuntut kembali hadiah yang diberi. Baik, seterusnya mengikut mazhab Hambali, berpendapat bahawa hadiah-hadiah pertunangan yang diberi tidak boleh dituntut kembali kerana apabila berlaku mungkir janji untuk berkahwin atau pembatalan pertunangan kerana ia dianggap sebagai hibah, iaitu satu pemberian yang biasalah. Seterusnya yang keempat, mazhab Maliki merujuk kepada syarat jika ada syarat. Bermaksud jika tiada, hendaklah dirujuk kepada adat. Jika tiada, maka dilihat kepada pihak yang memutuskan pertunangan. Maksudnya di sini terpulanglah. Nak ambil boleh, tak ambil pun tak apa. Beza pertunangan dalam Islam dan juga adat. Pertunangan dalam Islam ni amatlah mudah. Hanya perlu menyatakan hasrat untuk berkahwin dan juga bersetuju, maka sah bertunang. Pertunangan mengikut adat pula seperti yang kita semua dah maklum. Biasanya pihak lelaki akan datang bawa barang-barang hantaran, cincin dan sebagainya. Kemudian ada perbincangan antara pihak lelaki dan perempuan tentang majlis yang akan berlangsung nanti. Mengikut adat juga, jika perempuan tersebut mempunyai kakak yang belum berkahwin, kakaknya juga perlu diberikan hantaran kerana itu dikira langkah bendul. Jumlah hantaran itu perlulah diberi mengikut bilangan yang ganjil. Kesimpulannya, kita perlulah berhati-hati kerana kita boleh menjadi tunangan orang tanpa disedari. Ramai yang tak tahu kan hakikat ni. Ramai antara kita yang tahu pentunang ni perlu ada hantaran, perlu ada cincin dan sebagainya. Sedangkan itu bukanlah syarat sah bertunang. Cincin dalam pertunangan ni ibarat memakai jubah ketika solat. Ia bukanlah satu kemestian tapi kebiasaan. Kalau tak pakai jubah pun tak bermakna solat kita tak sah. Tak salah pun kalau kita nak bertunang ikut cara adat. Terpulang bagi kita nak ikut ataupun tak. Cuma cara Islam ni adalah lagi mudah. Islam tu kan indah. Hakikat bertunang dalam Islam ni membawa 1001 hikmah. Selain daripada dapat mengenali antara satu sama lain, hubungan kekeluargaan pun dapat dibina masa ketika ini. Menerima satu sama lain, bertolak ansur dan saling memahami adalah kunci kepada kukuhnya sesebuah ikatan yang terpatri. Alam pertunangan ini juga boleh dijadikan kayu ukur terhadap rumah tangga yang bakal dibina nanti.